Unit. SI PI unit. unit. PI unit. SI unit. Lagi? SI unit. Okey, lagi? Physical quantity. Physical quantities. Very good. Kalau tengok kat sini hak teacher display ni, kita belajar berkaitan dengan physical quantities and their unit. Betul tak? Okay, very good. Okay, we take 5 minutes to recall back what we already learned. Okay, how many base quantity we have? How many base quantity we have in the Five. physical quantity? Five. Wow, very Five. good. We have 5. Five. Apa tu? What is it? Tak ada Electric dengar. current, temperature, Current, temperature, mass, time, Time. length, The one. Temperature. and electric current. electrical current. Macam mana cara nak ingat tu? Payahlah teacher. Orang tu dah sebut electric current. Saya tak sebut lagi. Macam mana cara nak ingat? How to remember? Yes. How to remember physical quantity, base quantity? How to remember? Saya dah bagi hari tu. SMKA Kampung. SMKA Very Kampung. good. SMKA Kampung. SMKA Kampung. Sebut macam ni je terus kamu boleh ingat kan? Okay, so S stand for what? S here stand for? Second. 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 Stand for second. Meter. Okay, M? Meter. M? Meter. K? Kelvin. 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 A? Ampere. 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 E refer to? Kilogram. Kilogram. Okay, so tahulah. Kita pun tahulah. So kalau second, okay, second that's mean apa dia punya base quantity? Time. Okay, meter? Meter? Length. Okay, Kelvin? Temperature. Temperature. Very good. Yeah? Electric current. The last one? Kilogram? Mass. Okay, very good. So we have 5 base quantity. You have to remember. Okay, SMKA Kampung. So senang nak ingat. Betul tak? Okay, now we go to the, okay, this okay, yang ni kita dah belajar minggu lepas. Okay, and then this one. Okay, this one ingat lagi tak? Prefix in the measurement. Okay, prefix in the measurement. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Dalam satu nafas je hampa kena ingat hak ni. Okay, kena ingat tengok gaya Mariam tu. Kalau dia senyum muka macam nak kena penampar. Kesian Mariam. Muka comel sangat. Hak ni satu. Hak ni pun kita dah belajar minggu lepas cara nak ingat. Betul? Then hak ni hak teacher nak pergi lebih lanjut sebab hari tu macam kita pergi sekejap je. Lepas tu kita dah habis masa kan. Okay, so today I want to explain more about how to convert units without using a calculator. Macam mana kita nak tukar unit tu tanpa menggunakan calculator. Hak ni hak senang. Saya tengok dalam banyak-banyak buku hari tu Putri Suryati Emelda. Dia buat setiap satu soalan dia buat benda ni. Bagus setiap satu soalan. Tapi saya tak nak tanda right lagi. Saya tak nak tanda right. Saya nak suruh kamu yang akan tanda lagi dalam buku kamu sendiri. Jadi kamu akan jumpa dengan di mana kesalahan kamu. Saya lebih suka macam tu. Okay, kamu tanda sendiri jawapan kamu. Salahnya kat mana? Betul kan? Salahnya kat mana? Sebab hak ni penting. Boleh Yang ni penting. So kamu buat pembetulan semula. Salin balik soalan, buat pembetulan semula hak mana kamu salah. Okay. So saya dah ajar dah cara nak buat ni. 9 kotak kanan sebelah sini. 9 kotak ke kiri, 9 kotak ke kanan. Tengah-tengah adalah unit. Ingat ke tak? Ingat ke tak yang ni? You still remember? Ingat. Ingat. Okay, bagus. Okay, now. Let's say teacher ada soalan. Okay, let's say teacher ada soalan. Katakanlah saya ada soalan number 1. Okay, soalan number 1, 0.54 meter. Okay, how to convert to the cm? How to convert to the cm? Okay, teacher ada hak ni. Okay, so macam mana kita nak buat ni? How to do this? Macam mana kita nak buat? Okay, tengok M. M kat sini, meter kat sini, kamu letak dalam kotak unit ni. M kat situ. Okay, letak kat situ. Kemudian tengok C. C-nya di mana? Okay, C-nya kat sini. Okay, jadi kita gerak daripada sini. 1, 2,
maknanya dia gerak ke kanan. Yang Putri Suryati Imelda tu ada salah satu je yang tu. Sebab dia kat sini dia gerak ke kanan, tapi hak belah sana tu bila jawab soalan dia gerak ke kiri. Tak apa. Sebab kita tak belajar lanjut lagi hak tu kan. Okay, so gerak 1, 2. Titik dia kat sini. Tengok betul-betul dah. Okay, titik dia kat sini. So gerak 1, 2. Bermaksudnya kat situ. So apa jawapannya? What's the answer? 14 cm. 14 cm. Senang ke susah? Senang. Kalau kamu nak hafal mak ni, kalau nak hafal yang prefix ni kan. Yang prefix ni susah. So kamu ingat hak cikgu bagi tahu hak ni. Okay, boleh. Okay, now nombor 2. Okay, nombor 2, kita tengok nombor 2. Sekejap lagi kamu kena buat sendiri kat buku masing-masing. Okay, nombor 2, let's say teacher ada 17,000. 17,000 miligram. Okay, nak tukar kepada kilogram. Okay, 17,000 miligram nak tukar kepada kilogram. Okay, so kita nak letak unitnya. Ni. Okay, ni. Mili ni. Miligram kat mana? Ni miligram. Miligram duduk kat situ. Okay, miligram duduk kat situ. Kilogram kat sini. Okay, kilogram kat situ. So kita tak payahlah letak kat tengah ni lah. Sebab mili ada kat sini. Mili ada kat situ. Okay, so gerak berapa banyak? Dia nak ke kilogram. Ni, tengok ni. Dia nak ke kilogram ni. Okay, so gerak berapa banyak? 1, 2, 3. Termasuk tau yang ni. 4, 5, 6. Gerak sebanyak 6 kali. Ke kiri. So titik dia duduk kat sini dah. Kalau dia tak ada apa-apa, tak tulis apa-apa ni, maksudnya titik dia duduk belakang sekali. Okay, so move to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali sebab 6 tadi. Okay, maksudnya kena tambahlah 0 kat sini. Nampak? So what's the answer? Apa jawapannya? 17 What's the answer? Sifar populasi sifar 17. 17 1.17 kilogram. Sifar 0.17 0.017 kilogram. Boleh faham kita tak payah letak kat sini sebab dia ada dah kat sini. Boleh faham? Okay, now kita tengok soalan nombor 3. Kalau tiba-tiba kamu tak faham kau cikgu laju sangat kau cerita nah. Okay, tolong break kat saya. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 let's say saya ada 4 tak malah 7 ada dah 8 meter. Nak tukar kepada mikrometer. Okay, 8 meter nak tukar kepada mikrometer. Okay, so nak buat macam mana ni? Okay, kita nak, ada orang baru masuk. Okay, saya tengok siapa baru masuk. Siapa baru masuk tu Sana? Okay dulu. Okay, jap. Ada yang baru masuk. Syahrul Irman. Okay, Syahrul Irman baru masuk. Okay. Okay, kita ni balik Empat, 5, 6. Gerak ke kanan 6 kali. Okay, gerak ke kanan 6 kali. So, apa jawapannya? So, what's the answer? Kita titik ni. Sini titik. Maknanya titik dia duduk sini tau. Titik dia duduk kat situ. So, nak gerak sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duduk situ. Jadi, titik dia duduk kat sini. Jadi, ada berapa kosong? Ada berapa zero? Ada 5. How many zero? 5. 5. Betul ke 5? 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zero. So what's the answer? What's the answer? 8. And then? How many zero? How many zero? 6 zero. So 8 juta. Mikrometer. Boleh Boleh faham tak? Senang ke susah?
Senang Okay, kita pergi the last question. Kemudian kita tengok kepada soalan dalam buku teks. Okay, kita pergi the last question. Okay, katakanlah soalan nombor 4. Saya ada 0.007 ampere. Okay, 0.00 ampere. Okay, nak tukarkan kepada milliampere. Nak tukarkan kepada milliampere. Okay, so nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Siapa boleh bagi tahu kat saya? Okay, kita nak letak A ni kat mana? Nak letak A ni kat mana? Unit. A ni tak ada kat sini. Lepas tu nak letak kat mana A? Unit. Nak letak A kat mana? Kat unit. Siapa suara comel tu? Okay, A kita letak kat sini. Sebab dalam tu tak ada A kan? Okay, lepas tu nak tukar kepada milliampere. Nak tukar kepada milliampere. So kita gerakkanlah dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Titik dia kat sini. Jadi 1, 2, 3. So apa jawapannya? What's the answer? Okay, what's the answer? 7. 7 ampere. 7 milliampere. Boleh? Faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh faham? Faham. Boleh faham Okay, so ingat kita punya magic box ni kamu kena ingat sebab hak ni cara mudah. Kena ingat magic box kita ni. Okay, now. Okay, disebabkan kamu dah faham. Tak ada soalan nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada? Okay, kalau tak ada soalan ni contoh lain. Okay, ni contoh lain. Okay, katakanlah kita ada, tak ada katakanlah kita ada 4,000 meter. Nak tukar kepada kilometer. 4,000 meter nak tukar kepada kilometer. Okay, letak kat sini. Gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. So kita dapat 4 kilometer bila kita gerak 3 kali. Okay, 4 kilometer. Okay, kemudian katakanlah yang ni 0.3 meter. Nak ditukarkan kepada cm. Okay, 0.3 nak tukar kepada cm. So meter ada kat sini. Cm kat sini. 1, 2. Gerakkan sebanyak 2 kali. 1, 2. So dapat 30 cm. Okay, boleh? Okay, kemudian 0.002 meter. Nak ditukar kepada milimeter. Okay, letak meter kat sini. Mili duduk sini. Jadi 1, 2, 3. Gerak 3 kali. 1, 2, 3. So dapatlah 2 milimeter. Faham tak? Boleh faham tak ni? Faham Okay, very good. Pandai ni anak-anak satu Sabah ni. Yang bagus sangat tahu ni. Okay, sekarang ni kita tengok kita punya latihan. Tengok buku teks kamu masing-masing. Pegang pen merah. Kalau betul, tanda right. Kalau salah, jangan kecewa, jangan sedih. Buat pembetilan. Buat pembetilan, tak ada masalah. Okay, buat pembetilan Okay, nanti ambil gambar, masukkan ke dalam Google Drive, masukkan ke dalam Drive cikgu. Okay, nanti cikgu cerita bagaimana cara nak buat. Okay, now formative practice 1.3. Formative practice 1.3, number 1. List 5 physical quantities that you have studied. Okay, one is the SI unit and the symbol used for each of the quantities. Okay, siapa nak jawab soalan nombor 1? Okay, ada tak siapa-siapa nak jawab soalan nombor 1? Lens. Okay, lens. Lagi? Meter dengan M. Okay, meter dengan M. M. Okay, dia kata yang pertama lens. SI unitnya, dia punya tu meter. Simbol dia apa dia? M. Betul tak? M. Okay, very good. Ini hak pertama. Hak yang kedua. Siapa pula nak jawab? Okay, yang kedua apa dia? Saya. Okay, saya tu siapa? Comel suara. Ya? Saya. Darwish. Darwish. Apa dia Darwish? Mas. Apa jawapannya? Kita sebut Mas Okay, Mas. Okay, apa dia punya SI unitnya? SI unit kilogram. Okay, kilogram. Okay, kena tulis penuh tau. Kilogram. Dan dia punya simbol for SI unit. What's the symbol? kg. kg. Very good. Okay, number 3. Apa lagi? Apa? Time. Okay, time. What's the SI unit? What the SI unit for the time? Second. Okay, second. Very good. Okay, second.
Then what the symbol for the SI unit? S. 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 Very good. Okay, number 4. Saya dengar suara lelaki je ni, boy je ni. Mana suara gegel tak ada ni? Gegel ada tak? Girls, jangan senyap. Okay, number 4, what is it? Number 4. Let's mass and Temperature. Temperature. Very good. Temperature. Okay, temperature apa dia punya SI unitnya? Kelvin. 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 Okay. Okay. Klik sekejap je. Okay, nombor 5. Nombor 5, last. Yes, what is it? Electric current. Yeah, electric current. Electric current. Electric current. The SI unit, what is it? Ampere. 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 Okay, the symbol is? The symbol is? Kalau soalan macam ni, sebaik-baiknya kamu buat dalam bentuk jadual. Buat dalam bentuk jadual lagu tu. Buat dalam bentuk jadual senang. Buat dalam bentuk jadual lagu tu, lepas tu tulis kat atas ni base quantity, kat sini SI unit. Dek sini adik. Yang kat sini symbol of SI unit. Buat dalam jadual lagu tu lagi nampak kemenah dah. Boleh dan cara nak ingatnya adalah SMKA Kampung. Ingat itu. Okay, ada soalan tak? Soalan nombor 1. Ada apa-apa nak tanya? Soalan nombor 1? Tak ada cikgu. Boleh faham? Ada. Faham. Okay, bagus. Okay, cikgu harap semua faham lah. Soalan nombor 1 senang je. Okay, now we go to the question number 2. Okay, we go to the question number 2. Convert the values below. Okay, convert the values below. Okay, nak tukarkan nilai di bawah. Okay, 0.13 meter. 0.13 meter. Okay, macam mana nak tukar ni? Siapa nak cuba ni? Apa jawapannya? Siapa nak bagi tahu kat teacher apa jawapannya? 13 cm. 13 cm. Cikgu, jawapan 13 cm. 13 cm. 13 cm. Semua setuju? Semua setuju? Jom. Yes. Setuju. 13 cm. Oh, semua setuju. Jom kita setuju kat sini. Okay, gerakkan C duduk sini. 1, 2. 1, 2. Wah, betul. 13 cm. Okay, tanda right. Tanda right kat buku kamu. Okay, bagus. Okay, B. 18 miligram nak tukar kepada kilogram. Okay, siapa nak cuba? Apakah jawapannya? Sifar pun 18. Sifar bulan, sifar 18. kg. Sifar 18. 18 kg. Okey, jom kita tengok betul tak? Miligram nak tukar kepada kilogram. Ni mili, ni kilo. Nak tukar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kena gerak sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, betul juga. Okey, tahniah. Bagus. Okey, boleh? Okey, C. 4 meter nak tukar kepada mikrometer. Okey, 4 meter nak tukar kepada mikrometer. So kat dalam table ni tak ada meter. So kita ambil yang tengah ni. Kita letak kat unit. Okey, apa jawapannya? Apa jawapannya? Sifar perpuluhan sifar 4 juta. Sifar 4 juta tu, 4 juta. Apa jawapannya? Siapa jawab 4 juta tu? Bunyi macam suara jauh-jauh je. Ada orang jawab sifar lah. Okey, mana satu jawapan yang betul ya ni? Sifar perpuluhan sifar 4. Sifar 4. Ya, ada yang jawab 4 juta tu? Mana satu yang betul ni? 4 juta. 4 juta. Macam mana boleh dapat 4 juta? Okey, tengok ni meter, ni mikrometer, ni duduk sini. Okey, ni mikro duduk sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey. 4 di sini kan, titik di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letaklah kosong kat sini. Sebab titik dia sekarang duduk sini dah pindah sini. Jadi jawapan dia 4 juta. 6-nya, kosongnya ada 6. Ada yang jawab betul tu. Okey, bagus ada yang jawab betul. Kamu jangan confuse tau. Jangan confuse. Dia bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Ni dia gerak ke kanan. Ni sebelah sini. Dia bergerak ke kanan. Okey. Boleh Okey. Selesai C. Okey, now kita tengok D. Okey, boleh yang C tadi? Boleh. Buat pembetulan siapa yang salah tu? Tak apa, baguslah tu kamu mencuba. Okey. Okey, now D. 24 gram nak tukar kepada kilogram. Apakah jawapannya? 24
24 kg. 24 kg. Ini boleh congak je 24 terus kan kg. sebab kita bahagi dengan 1000, betul tak? Kita bahagi dengan 1000 kan? Okay, bagus. Okay, now. E. 0.06 ampere. 0.006 ampere. Macam mana nak tukar kepada miliampere? Apakah jawapannya? 6 miliampere. 6 miliampere. 6 miliampere. 6 miliampere. Okey, semua orang kata 6 miliampere tu. Okey, cikgu tulis dulu. 6 miliampere. Betul ke tak betul ni? Okey, ampere tak ada dalam ni. Kita tulis kat sini. Okey, so mili 1, 2, 3. Gerak sebanyak 3 kali 1, 2, 3. Okey, dapatlah 6 miliampere. Bagus. Okey, tahniah. Okey, semua betul tak? Siapa yang semua betul tu tanda je right semua. Siapa hak salah tu tak apa, buat pembetulan. Mungkin C tadi ada yang salah tadi. Okey, boleh buat pembetulan. Kalau boleh kamu buat macam Puteri Suryati Emeda tu, dia buat setiap satu soalan dia buat kotak tu pun tak ada masalah. Nak buat satu ke atas je, lepas tu terus dia kepada soalan A, B, C, D, E ni pun tak ada masalah. Yang penting kamu ingat dan faham cara nak buat. Boleh ha? Okay, ada soalan tak setakat ni? Do you have any question? Before we go to the next slide. Tak ada eh? Okay. Kalau tak ada, kita nak tengok kepada, tak ada eh? Okay, kalau tak ada, kita nak tengok kepada the importance of SI unit in life. Okay, kamu rasa penting tak SI unit ni dalam kehidupan kita? Penting tak? Penting. Ya. Kenapa penting? Kita nak guna untuk apa ni SI unit ni? Kenapa penting? Untuk mengetahui berat. Untuk mengetahui berat. Okay, lagi? Untuk apa lagi? Kenapa kita kata SI unit ni penting? Untuk Untuk apa lagi? Tahu tak untuk apa? untuk kegunaan kehidupan seharian. Untuk kegunaan kehidupan seharian. Contohlah kamu pergi kedai nak beli kain. Nak cakap macam mana kat tu orang hak jual kain tu? Nak cakap macam mana? Nak beli kain. Nak kain berapa panjang? Betul tak? Berapa banyak nak beli kain? Lepas tu kamu pun sebutlah. Nak 4. 4 apa? Tak tahu. Biasa kita beli kain 4 apa? 4 meter. 4 meter. Takkan kita nak habak 4 kilogram. Takkan nak habak 4 apa lagi? 4 Kelvin. Kita pun sebutlah 4 meter sebab kita dah belajar saiz ni. Panjang ukuran dia, SI unitnya adalah meter. So penting nak memudahkan kita berkomunikasi. Bukan sahaja berkomunikasi peringkat di dalam negeri kita ataupun di tempat kita aja, tapi di peringkat international. Okay, kita tengok inconsistencies of unit used in daily life may cause a lot of problem. Kalau tak apa panggil ni? Tak konsisten, okay, kalau tak konsisten menyukarkan kita untuk berkomunikasi, terutamanya dengan negara-negara luar lah. Contohnya negara kita guna SI unit yang berbeza dengan negara lain. So masalah bila kita nak berurus niaga. Jadi bermasalah. So the use of standard SI unit for measurement will make it easier for scientists to communicate at international level. So dengan adanya SI unit yang standard, memudahkan saintis untuk berkomunikasi di peringkat international. Boleh Contohnya lah kamu belajar kat Malaysia, tiba-tiba cemerlang, dapat belajar ke luar negara. So tak apalah, basic SI unit yang kamu dah belajar kat Malaysia ni sama aja bila pergi ke luar negara nanti. Boleh Okay, itu kepentingan dia, memudahkan kita berkomunikasi. Okay, katakanlah kalau kita guna spam, is it same size? Kalau zaman-zaman dulu, jengkal, kita tak nak guna 4 meter, 3 meter ni, tak nak guna lah. Pak cikgu ajar 4 meter, 3 meter ni, kita gunakan spam. Sesuai ke tidak? Tak. Tak sesuai. Sebab mungkin jengkal tangan kamu ni tak sama panjang dengan jengkal orang hak jual kedai bukan jual kain kat kedai tu. Betul tak? Lepas tu spam tangan adik kamu tak sama dengan spam tangan kamu. Betul tak? Sama ke tak sama? Jengkal tangan kamu dengan tangan orang lain. Tak sama. So ini menyukarkan proses komunikasi.
Pergi kat kedai kata nak beli kain 16 jengkal. Dia pun ukurlah jengkal tangan dia contohnya. Balik-balik rumah, alamak tak cukup. Guna jengkal ayah kamu hak panjang tu. Hak tukang jual tu adik tu kecil je tangan jengkal dia. Jadi tidak sesuai. So gunakanlah meter yang standard. Boleh Okay. Kemudian, fathom. Okay, fathom. Depa. Fathom ni depa. Same size? Is it the same size? Depa ayah kamu dengan depa kamu. Tak sama juga. Berapa panjang tu? 6 depa. Jenuh 6 depa siapa? Tak tahu. Jadi susah menyukarkan kita proses berkomunikasi. So juga tidak sesuai. Gunalah panjang. Ni measure the length of the laboratory by counting your paces. Okay, langkah. Ataupun langkah pun tak sesuai kan. Berapa panjang Mak Mai ni? Adalah dalam 16 langkah. Payah. Ambil tali tip, ukur lagi senang. Betul tak ni? Okay, ni kalau dalam Mak Mai ni kita buat aktiviti ni. Kita suruh ukur menggunakan langkah. Kita tengok langkah katakanlah langkah Alif Nazrin. Sama tak dengan langkah Nabil? Sama tak agak-agak? Langkah Alif Nazrin dengan langkah Nabil? Tak. Mungkin tak sama. Mungkin Alif Nazrin, dia langkah dia besar sikit. Langkah dia besar sikit jadi 15 langkah je Mak Mai tu. Tapi Nabil ni dia sopan. Langkah dia dalam jadi 20. Sebab dia kecil-kecil je langkah dia. Jadi 20 langkah. Dah berbeza. Kat situ nak menunjukkan bahawa susahnya kalau kita menggunakan SI unit. So kena guna SI unit supaya dia selaras. Boleh Okay, ni kalau kat Mak Mai kita dah buat dah ni aktiviti ni. Seronok ni. Budak main langkah-langkah dan Mak Mai tak duduk atas kursi kan. Okay. Ni cikgu nak suruh buat kat rumah masing-masing. Okay, ada tak pembaris? Okay, kamu keluarkan pembaris kamu. Okay, ambil pembaris masing-masing. Okay, keluarkan pembaris. Okay, keluarkan pembaris. Kemudian kamu ukur measure the length of the science textbook by using your ruler. Cuba kamu ukur pembaris, cuba ukur buku teks sains kamu. Okay, cuba ukur buku teks sains kamu. Berapa panjang dia menggunakan pembaris? 25 cm. Berapa? 25 cm. 25 cm. Okey. Lagi, orang lain dapat berapa? Kita nak tengok betul tak 25 cm ni? Betul ke tak 25 cm? Orang lain? 25 cm. Orang lain dapat apa cm? 25 cm. 25 cm semua? 25 cm. Semua dapat 25 cm Betul? 25 cm. Betul, semua sama. Maksudnya kamu telah menggunakan alat pengukur yang standard. Nampak tak? Tapi kalau guna jengkal, sama tak kalau guna jengkal? Dia akan jadi mungkin 1 jengkal setengah, hak tu 1 jengkal suku, dah berbeza dah. Tapi bila kita guna pembaris, semua dapat 25 cm sebab dia dah standard. Tu maksud dia. Itulah antara kepentingan menggunakan SI unit ni. Okay, boleh faham tak? Faham. Faham Okay, bagus. Okay, now kita tengok the next one. Okay, so kita dah nak masuk 1.4. Ada soalan tak berkaitan dengan 1.3? Ada tak soalan berkaitan dengan 1.3 sebelum kita pergi kepada 1.4? Tak ada. Tak ada Okay, very good. So kalau tak ada, kita masuk kepada 1.4. The use of measuring instrument, accuracy, consistency, sensitivity and error. Yang ni kita nak tengok kegunaan alat pengukuran. Kegunaan alat pengukuran. Okay, what you should know. Okay, what you should know. Yang pertama, apa yang kamu kena tahu dalam subtopik 1.4 ni? Okay, yang pertama iaitu the use of right measuring instrument. Okay, the use of right measuring instrument. Yang kedua, using measuring instrument with higher accuracy. Okay, yang ketiga, making an estimation before taking the actual measurement. Okay, ni yang ketiga. Yang keempat, technology and innovation in measuring instrument. So kita ada 4 perkara yang kamu kena tahu dalam 1.4. Boleh? Tapi untuk hari ini, cikgu akan pergi yang pertama ni dulu. Cikgu akan pergi yang pertama untuk hari ini. The use of right measuring instrument. Kita nak tengok alat pengukuran yang betul, yang perlu digunakan di dalam makmal dan sebolehnya diguna dalam kehidupan harian kita. Boleh
Okay, hak ni kita ada aktiviti. Cikgu ada bagi kat kamu kertas warna-warni tu kan. Jangan buat apa-apa lagi hak tu. Kita akan buat yang tu. Cikgu akan bagi cara-cara nak buat. Nanti kita nak guna untuk next class. Boleh So hari ni kita tengok yang pertama dulu. Okay, we look at for the use of right measuring instrument. Tengok yang tu dulu. Okay, ni contoh. Okay, ingat depa. Ni. Okay, tak sesuai. Spam tak sesuai. Kubik tak sesuai. Habis tu nak guna apa teacher? Kita gunalah SI unit meter dengan menggunakan alat pengukuran yang sesuai. Okay, measuring instrument ni. Okay, lupa pula teacher nak habaq. Ni, measuring instrument ni maksud dia alat pengukuran. Measuring instrument adalah alat pengukuran. Contoh tadi. Contoh kamu ukur buku sains tadi. Buku textbook sains tadi. Apakah measuring instrumentnya? Apa measuring instrument yang kamu guna untuk ukur buku teks sains tadi? Membaris. CM. Ruler ataupun pembaris. Betul? Ruler ataupun pembaris. Itu alat pengukuran. Itu alat pengukuran. So, mana tadi? Ni. Yard, spams, kubik tidak sesuai. Jangan gunakan anggota badan kita. Jangan. So, kita bertukarlah kepada ruler. Okay, kita bertukarlah kepada ruler ataupun tape. Meter tape. Okay, kita tukar kepada tu. Itu alat pengukuran yang sesuai. Dengan menggunakan SI unitnya meter. Boleh Okay. Now, kita tengok the use of right measuring instrument. Okay, yang pertama. Nak ukur panjang. Nak ukur panjang. Nak measuring length. Okay, nak ukur panjang kita nak gunakan apa? Nak ukur panjang. Kita gunalah measuring tape ataupun kita gunakan ruler. Measuring tape ataupun ruler. Ada macam-macam jenis tape ni. Ada tape hak jenis lagu ni. Ada tape hak macam ni. Yang ni tape yang ni biasa kita guna untuk ukur baju kan. Orang hak buat baju. Yang ni biasanya dalam pertukangan. Yang ni biasanya kat dalam makmal. Tapi dia punya fungsi adalah sama. Untuk apa? To measure length. Untuk ukur panjang. Untuk ukur panjang. Dan kemungkinan unit dia dalam mm, cm, m, km. Okay, tapi yang standard kita guna adalah m, meter. SI unit yang kita guna adalah meter. Nak ukur panjang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Boleh Okay, ini adalah measuring length yang pertama. Okay, kita gunakan measuring tape ataupun ruler. Okay, now kita tengok yang kedua. Okay, now kita tengok yang kedua. Sabar Sat, sebelum tengok yang kedua, Allah lupa teacher nak habaq hak ni. Cara kita nak baca. Cara kita nak baca pembaris ataupun apa-apa jenis alat pengukuran. Bahagian mana hak betul ni? Mata yang mana satu betul? Adakah mata A? Adakah mata B? Atau adakah mata C? B. Which one is the B. correct one? B. So mata yang betul adalah B. Kedudukan mata yang betul adalah B. Your eyes should be perpendicular with the measuring instrument. Mata kita hendaklah berserenjang dengan alat pengukuran. Cara kita tengok, tak boleh duduk tengok cengit lagu tu, tak boleh cengit lagu ni. Sebab bacaan dia dah berbeza, dah lari dah. Kalau kita tengok pada kedudukan A 4.9. Kalau kita tengok pada kedudukan C 4.7. Tapi yang betul, yang tepat adalah 4.8. Mata kita mestilah berserenjang dengan alat pengukuran. Okay, your eyes should be perpendicular with the measuring instrument. Okay, boleh So sama juga kamu baca hak pembaris tadi masa ukur panjang buku tu. Mesti sama, mata kita kena berserenjang. Okay, bagus ni, dah tahu dah ni. Okay, ni contoh lain lah. Okay, kati, ounce, pounds, dahi ni kita tak mau guna dah hak ni. Ni hak zaman dulu punya ni. Kita gunakanlah kilogram dengan alat pengukuran yang sesuai. Okay. Yang ni pun kamu dah sedia maklum. Okay, seterusnya. Seterusnya kita nak tengok the use of right measuring instrument for the mass. Macam mana kita nak ukur jisim? Measuring mass. Macam mana kita nak ukur jisim? Okay, jisim dengan weight sama ke berbeza? Berat? Beza. Berbeza. Tak sama tau. Jisim dengan berat adalah tidak sama ataupun berbeza. Okay, kalau mass ni dia tetap. Dia tidak berubah. Okay, mass ni dia fix. Dia tetap. Dia tidak berubah, fix.
Okay, kalau weight ni dia bergantung kepada gravity. Okay, dia bergantung kepada gravity. Ini bergantung pada gravity. Ada soalan cikgu bagi tu kan? Kamu tengok lah. Okay. Alat measuring mass, okay, alat mengukur jisim adalah level balance dan juga kita ada triple beams balance. Okay, level balance dan juga triple beams balance. Ni kalau kat dalam amal ni memang saya dah suruh kamu try dah ni. Dan SI unit ni adalah kilogram. Okay, bila kamu letak bahan apa-apa kat sini ni, dia bergerak ni. Okay, dia bergerak ni. Okay, dia bergerak. Dia bergerak, so kita tengoklah ni. Okay, bila dia bergerak ni kita boleh tahu jisim dia berapa. Okay, kalau triple beam balance ni pula kita gerakkan dia punya ni. Pernah tengok tak kalau penimbang kat hospital tu, kat klinik tu dia kena gerakkan benda ni. Dia kena gerakkan benda ni sampai layan ni dia betul-betul bersenjang dengan ni. Kalau dia naik kat sini kita kena ejah. Kena ejah ke belakang. Biar dia betul-betul sama sini barulah kita baca. Kita tambahkan setiap ni. Setiap satu tu. Okay, kalau ditakdirkan PKP dah habis apa semua, nanti kita buatlah kat dalam makmal ni. Okay, so untuk ukur mass kita gunakan level balance dan juga triple beam balance. Boleh alat dia agak besar. Kalau triple beam balance ni berat sikit alat dia. Okay, boleh So kita dah ada dua tadi. Yang pertama kita nak measure length. Yang kedua kita nak measure mass. Sambil-sambil tu kamu boleh juga tengok dalam buku tek muka surat 19 tau. Kalau rasa nak tanya apa semua, tanya terus. Boleh? Okey, ni cikgu nak cerita mass tadi. Okey, mass dengan weight berbeza. Kalau mass kita pergi ke bulan, sama atau berbeza? Kalau kita pergi ke bulan, adakah berat kita, mass kita ataupun jisim kita sama ataupun berbeza? Sama. Sama, sebab dia fix. Walaupun kita berada di mana-mana, mass tetap sama. Walaupun kita berada di bulan. Tapi kalau weight dia bersama ataupun berbeza? Beza. Berat kita di bumi sama tak dengan berat kita di bulan? Sama tak berat kita di bumi dengan berat kita di bulan? Sama ke tak? Tak. Ni hanyalah maklumat tambahan. Tak sama, dah berbeza dah. Okey, dah berbeza. Mana lagi berat? Berat kita di bumi ke berat kita di bulan? Bumi. Berat kita di bumi lagi berat berbanding dengan berat kita di bulan. Betul tak? 1/6 kali tau. Ingat. Okey, jadi kenapa? Persoalannya kenapa berat kita di bumi lebih berat daripada berat kita di bulan? Berat kat bumi gravity. Di bumi ada graviti. Di bumi lagi kuat. Graviti di bumi lagi kuat. Pandai. Sebab di bumi daya gravitinya lebih kuat. Di bulan daya gravitinya sangat lemah. Sebab tu berat kita di bumi adalah lebih berat berbanding dengan berat kita di bulan. So kamu tak risaulah kamu makan banyak tiba-tiba berat kamu banyak tu. Rupanya daya tarikan graviti ni kuat sangat menyebabkan kamu jadi berat. Contoh. Okey, boleh So tak payahlah diet sangat. Makanlah selagi berselera. Okey, boleh Boleh nampak tak perbezaan mass dengan weight? Mass tetap, weight dia berbeza. Okey, ni info tambahan lah. Tapi cikgu ada bagi juga soalan kat nama tu, soalan KBKK. Okay, baik. Okay, now. Tengok. Use in the olden times. Ni hak gunakan zaman dulu. Zaman dulu kita gunakan wedge scale ni. Kita letak bahan kat sini dengan bahan kat sini nak bagi dia seimbang. Barulah kita ambil, kata dia tu sama berat. Ni hak zaman dulu punya lah. Sekarang tak guna dah. Okay, now kita nak measure time. Kita nak measure time. Apa alat pengukuran yang sesuai untuk ukur masa? Tengok kat tangan dia ni, ada apa ni? Siapa pernah guna kat zaman sekolah rendah dulu? Randi. Ada tak siapa-siapa pernah guna? Tak. Yang ni Tak stopwatch ke? Ini stopwatch ke? Ya, betul. Darwish. Ini adalah stopwatch. Okay, this is stopwatch. Tu. Okay, cara guna stopwatch ni kita tekan kat sini. Okay, kita tekan kat sini, sekejap lagi jarum dia bergerak. Okay, lepas tu kita nak back balik, nak reset balik, tekan lagi sekali. Ini pun nanti kalau dah habis PKP memang saya nak suruh kamu try guna semua alat kat ramai tu. Boleh. Okay, so untuk ukur masa. Gunakanlah stopwatch untuk ukur masa. Dalam amal nanti mesti setiap orang kena pandai baca stopwatch. Sebab bila kita buat eksperimen, banyak sangat eksperimen yang berkaitan dengan kamu kena ukur masa. Masa eksperimen tu. Okay, jadi kena pandai ukur masa. Kena pandai baca stopwatch ni. Kena pandai baca stopwatch. Biasanya minggu pertama persekolahan tu memang cikgu ajar basic-basic cara nak baca stopwatch, cara nak baca triple beam balance. Tapi disebabkan PKP ni kita ada kekangan, so cikgu cerita je lah dulu nak. Okay, dia punya SI unit adalah
second. Ni macam yang kamu dah tahulah. Okay, ini adalah untuk ukur masa, terutamanya dalam makmal lah. Okay, now. Untuk ukur suhu pula. Alat untuk ukur suhu. Okay, measuring instrument for the measure temperature. Untuk ukur suhu. Okay, kalau kamu tengok termometer, biasanya kita ukur suhu guna alat apa? Termometer, betul tak? Kita gunakan termometer. Kalau kamu tengok kat makmal dengan termometer kat klinik, sama ke berbeza? Sama ke berbeza? Termometer kat makmal dengan termometer klinik. Sama tak? Berbeza. Beza. Berbeza kan? Okey, ni termometer laboratory termometer. Ya, berbeza. Pernah guna tak termometer? Pernah tak guna termometer? Tak. Oh, tak pernah guna juga. Oh, masa sekolah rendah tu tak guna Okey, yang ni adalah kita panggil laboratory thermometer. Termometer makmal. Okey, yang ni pula clinical thermometer. Clinical thermometer, termometer klinik. Okey, kita tengok dulu termometer makmal. Okey, termometer makmal ataupun laboratory thermometer biasanya kita gunakan untuk ukat sukat suhu. Okey, sukat cecair, suhu cecair, apa-apa bahan kimia lah, suhu cecair bila kita buat proses pemanasan. Okey, bila kita buat proses pemanasan, kita masukkan dalam sesuatu larutan ni. Lepas tu kita bacalah suhu dia. Macam cikgu bagi tahu tadi, mata mestilah berserenjang dengan alat pengukuran. Bila kita tengok tu, mata mesti berserenjang dengan alat pengukuran. Okey, ini adalah kegunaan termometer makmal. Ini kegunaan termometer makmal. Kita letakkan dalam cecair ataupun bahan kimia yang kita panaskan tu. Ini beaker. Okey, kita pun baca. Ini termometer makmal. Boleh? Okey, tapi kalau termometer klinik ni, bila masa kita guna termometer klinik? Bila masa kita guna termometer klinik? Biasanya termometer klinik ni kita letak tangannya. Nak tengok suhu badan kita, betul? Nak tengok suhu badan kita. Lepas tu nak letak kat mana? Letak kat pipi ke? Kat hidung? Ke kat dahi? Kat ketiak, Bu. Yo, Bawah lidah. kat ketiak letak macam tu, kepit. Letak kat ketiak. Betul tak? Okey, lagi. Lepas tu dia bunyi titik-titik, buat keluar. Okey, tengok berapa suhu. Lagi selain daripada letak kat ketiak, letak kat mana? Mulut. Bawah lidah. Bawah lidah. Kita letakkan di bawah lidah. Nganga, angkat lidah, letak di bawah lidah. Dua tempat tu kan. Kita letak, angkat, letak di bawah lidah, nanti bunyi-bunyi, kita tengok. Tapi sekarang ni banyak guna hot tepek kat dahi pun ada kan. Itu ada clinical thermometer. Boleh So tujuannya adalah untuk mengukur suhu. To measure temperature. Okay, dan seperti yang kamu dah tahu, SI unitnya adalah Kelvin. Boleh Temperature is degree of heat of an object. Suhu adalah darjah kepanasan ataupun haba sesuatu objek. Okay. Ada soalan tak sebelum kita pergi kepada yang seterusnya? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okay, now kita tengok kepada alat pengukuran yang seterusnya iaitu ammeter. Dah tengok tak ammeter ni? Pernah tengok tak ammeter? Tak pernah juga, tak pernah. Oh, tak pernah tengok juga. Okey, tak apa. Okey, apa fungsi ammeter ni? Okey, apa fungsi ammeter? To measure electric current. Untuk ukur arus elektrik. Kat sekolah ni kamu akan belajar buat litar tau. Okey, buat litar elektrik. Sambung. Lepas tu kita nak tengok betul tak ada suhu, bukan suhu. Ada arus elektrik tu. So kita sukat menggunakan ammeter. Dia nanti jarum dia ni akan deflect, akan bergerak. So kita boleh tengok berapa banyak arus elektrik yang mengalir dalam litar kita tu, dalam circuit kita tu. Okay, boleh Okay, so ini adalah ammeter. Ammeter tujuannya untuk ukur arus elektrik. To measure electric current. Boleh. So kita ada A, B, C, D, E. Dah 5 dah. Okay, dah 5 dah. Okay, now kita teruskan. Kita terus kepada, okay, yang ni tak ada apalah. Okay, yang ni bila jarum dia bukan berada pada kosong. Okay, positive error sebab dia berada belah sini. Okay, yang ni kalau jarumnya berada belah kiri, dia jadi negative error. Okay, yang nanti kita belajar lebih lanjut lagi nak. Okay, zero error. Ralat. Dia ada ralat. Sebab apa dia ada ralat? Sebab dia bukan betul-betul berada pada kosong. Okay, sepatutnya jarum tu, okay, sepatutnya ni kosong. Ni jarum tu betul-betul berada pada kosong.
baru dia tak ada error. Tapi bila jarum dia tu berada sebelah kanan, kita panggil positif, 0 error, ralat positif. Okay, bila dia berada sebelah kiri, okay, dia negatif, 0 error. Okay, boleh. Yang ni nanti kita belajar lebih lanjut untuk vernier calipers dengan micrometer screw gauge. Okay, jangan risau. Okay, now, kita tengok yang F, yang ke-6. Yang ke-6, kita ada, apa nama ni? Measuring cylinder. Yes, very good Tarwish. Measuring cylinder. Saya dah kenal suara Tarwish sebab Tarwish selalu sangat bagi respon. Ghost ni tak bagi respon ni. Ghost tolong bagi respon sama. Cylinder. Okay, measuring cylinder. Measuring cylinder is used to measure volume of water. Untuk ukur isi padu sesuatu air ataupun sesuatu larutan. Sama juga mata mesti berserenjang. Okay, mata kita mesti duduk sini. Bila kita baca tu. Boleh Okay. Ni pun kamu dah tahu dah, cikgu dah tunjuk dah hari tu cara-cara dia. Ni mata kita kena tengok betul-betul macam ni. Tak boleh tengok lagu ni. Nanti boleh menyebabkan parallax error. Okay, boleh menyebabkan parallax error. So kita kena tengok macam tu. Sorry. Ni salah. Ni yang betul, the right way. Okay, you must read the meniscus. Okay, kita panggil meniscus ni. Meniscus at ice level with the top of the water to avoid error. So, kena tengok macam ni. Sama aras mata kita. Kamu kena bongkok sikit. Okay, kalau tidak, parallax error occur when you read the measurement wrong. Parallax error akan berlaku bila mata kita ni salah tengok ataupun kita tengok daripada bawah. Malah nak bangkit, cikgu duduk atas kursi best sikit. So tengok daripada bawah. So salah juga. Nanti berlakunya parallax error. Okay? Boleh Parallax error. Parallax error. So kamu boleh sebut yang tu. Okay, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Ni the correct line. Okay, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada cikgu nak go through kepada, nak teruskan pasal meniscus ni. Okay, meniscus. Pernah dengar tak meniscus? Tak. Tak pernah Tak. Tak pernah. Atau dalam bahasa Melayu kamu sebut meniscus. Okey, jap. Mana ni? Tak pernah. Saya punya, tak pernah Ya. Okey. Ni Okey, yang ni cair ni bila kita masukkan sebarang larutan, bila kita masukkan ke dalam measuring cylinder, kita akan nampak dia macam-macam seolah-olah bentuk lagu ni. Okey, ni yang kita sebut sebagai meniscus. Tu kita sebut sebagai meniscus. So, macam mana cara nak baca yang betul? Okay, ada juga pelajar, dia macam mana tahu? Dia garis kat sini. Sini. Ni salah tau. Okay, kalau kat situ salah. Kat situ salah. So, yang mana yang betul tu? The correct line. Kita ambil hak ni. Kita ambil yang ni the correct line. Kita ambil kat situ. So, yang ni yang betul. Yang tu yang betul. Kalau kita baca daripada sini, yang salah. Kita baca daripada sini, yang salah. Nanti boleh menyebabkan parallax error. Ni boleh menyebabkan parallax error berlaku. Ralat parallax. Okay, boleh menyebabkan parallax error berlaku. So, yang ini yang betul. Baca daripada meniscus yang betul. Jangan baca kat atas ni. Atas ni pun salah juga. Okay, atas ni pun salah. Okay, itu kalau hak larutan biasa. Tapi kalau untuk mercury dia meniscus dia macam ni tau. Dia naik macam tu. Kalau mercury, meniscus dia macam tu. Mercury dia terbalik. Kalau mercury kamu kena ambil. Okay, kalau mercury kita kena ambil kat sini pula. Meniscus dia. Ni yang betul. Kalau mercury. Ini yang betul. Okay, ini yang betul, kita kena ambil daripada atas. Tak boleh ambil kat sini. Sini salah. Ni yang betul. Ni untuk mercury. Mercury memang dia special. Mercury satu-satunya logam dalam bentuk cecair. Jadi kita boleh sukat dia punya isi padu. Logam dalam bentuk cecair. So dia special. Dia punya meniscus dia naik ke atas. Kalau larutan biasa, meniscus dia memang turun ke bawah lah betul. Okay. Boleh Sebab mercury ni satu-satunya logam dalam bentuk cecair. So meniscus dia special macam ni. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ni saja info tambahan lah untuk kamu tahu. Ada soalan tak setakat ni nak tanya teacher? Tak ada cikgu, tak ada soalan. Ada Boleh faham Boleh faham? Boleh. Faham. Okay, so kita dah ada berapa alat pengukuran? Dah ada berapa alat pengukuran sebenarnya yang kamu kena tahu? Yang pertama sekali, apa yang pertama tadi?
Kira. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya dengar macam 7 tadi. A, B, C, D, E, F. G, H, I, J. Ada berapa? Ada berapa alat pengukuran yang kamu nak tahu ni? 6. 6. Okey, mula-mula sekali. Apa dia? Measuring. Cylinder. Kan, measuring length. Yang pertama, ukur length. Okey, yang kedua? Measuring mass. Measuring mass. Okay, yang ketiga? Measuring time. Measuring time. Yang keempat? Measuring temperature. Measuring temperature. Yang kelima? Okay, yang kelima? Measuring electric current. Measuring electric current. Dan yang keenam? Measuring volume of water. Measuring volume of water. Sebenarnya kita ada 6 jenis ataupun 6 Meniscus. pengukuran. Yang betul lah. Yang betul. Kalau nak ukur volume of water, kita gunakan measuring cylinder. Kalau nak ukur mass, kita gunakan level balance ataupun triple beam balance. Okay, kita ada measuring volume of water, measuring electric current iaitu ammeter, measuring temperature iaitu thermometer, measuring time iaitu kita gunakan stopwatch. Okay, kemudian measuring mass, kita gunakan level balance and triple beam balance. Okay, lepas tu kita ada measuring length iaitu kita menggunakan measuring stick dan juga ruler. Ini adalah alat pengukuran yang betul. Tak boleh guna jengkal, spam, tak boleh guna depa, tak boleh guna kaki. Boleh? Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Soalan tak nak tanya? Tak ada Okay, very good. Okay, so selesailah kita punya yang pertama ni. Habis yang pertama, kita nak tengok soalan. Okay, selesai yang pertama. Yang 2, 3, 4 ni nanti kita akan tengok kepada next lesson ni. Kita tengok next lesson. Okay, kalau tak ada soalan, kita tengok soalan. Tak ada apa-apa, nak kita tengok soalan. Rupanya dah 12.20 dah. Okay, tak apa. Kita tengok set soalan boleh ke? Boleh tak kita tengok set soalan? Boleh Boleh. Okay. Dah ada tak modul dengan kamu masing-masing? Dah ada modul kat tangan masing-masing? Ada Okay, siapa nak jawab soalan nombor 1A? Kamu dah try jawab belum? Soalan nombor 1A? Belum lagi? Belum lagi. Okay, kita pergi kepada hak ada kaitan Hak ni hak minggu lepas punya ni. Okay, kita pergi hak ada kaitan. Okay, B. Underline. Ni pun sama hak ni sekejap ni. Okay, nombor 2. Physical quantity, sebab kita dah habis masa sebenarnya saya ingat nak bincang semua. Physical quantity is a quantity that can be measured. Okay, underline the correct SI unit for the physical quantities. Okay, yang mana yang betul? Gariskan unit SI yang betul bagi kuantiti fizik berikut. Hak mana hak betul ni? Electric current. Physical quantity ada dekat electric current or mass? Electric current ampere. Electric current yang betul kan? Electric current yang betul ampere ataupun newton? Kalau mass, gram ke kilogram? Mana jawapan yang betul? Dia suruh gariskan. Okay, kita pergi mass dulu. Mass, gram or kilogram? Kilogram. Which one the answer? Kilogram. So kamu gariskan. Gariskan kilogram sebab dia suruh gariskan. Gariskan kilogram. Okay, electric current, which one the answer? Ampere or newton? Ampere. Ampere, gariskan ampere. 2 markah maksudnya 1, 2, 1 markah, 1 markah. So dapat 2 markah. Okay, boleh Boleh? Boleh Okay, now kita tengok ni. Match the following measuring instrument with the correct measuring activity. Padankan alat pengukur yang berikut dengan aktiviti mengukur yang betul. Okay, so yang ni, kita ada yang ni. Nak ukur apa ni? Adakah nak mengukur diameter bola pingpong ataupun nak mengukur lilitan batang? Which one the answer? Mengukur lilitan batang. Okay, yang ni Okay, yang ini jawapannya. Okay, measuring, yang ni pula mana ni? Okay, hak ni hak mana ni jawapan dia ni? Measuring, measure the diameter of ping pong ball.
Mestilah hak ni kan jawapan dia ni. Okay. Boleh ha? Boleh. Okay. Ni cikgu nak tengok hak ni sebenarnya ni hak ada kaitan tadi juga. Yang ni ada kaitan. Okay, kita tengok nombor 3. Sana kita berhabis nombor 3 boleh? Okay, which student use the correct unit? Yang mana pelajar menggunakan unit yang betul? Give a reason to your answer. Okay, 2 students have having a conservation. My weight is 35 kg. My mass is 35 kg. Okay, beza kat sini yang ni weight, yang ni mass. Yang ni berat, yang ni jisim. Ni berat. Okay, ni jisim. Okay, berat dia 35 kg. Jisim dia 35 kg. Pelajar A, pelajar B. Okay, boleh ha? Okay, dia kata which student use the correct unit? Adakah student A ataupun student B? Mana yang tanya? Student mana? Wait, pelajar A. Betul ke? B. A ke B? A ke B? B. B. Kenapa B? Ingat balik kita punya SMKA Kampung. SMKA Kampung. Okay, kilogram kat sini refer to the mass. Betul tak? Refer to the mass. Yang ni weight ni, dia saja nak bagi kamu confused. Ni weight ni. Okay, so the answer is mass. Iaitu student B. Boleh? Nampak tak tu? Nampak tak? Nampak. Dia saja nak bagi kamu confused tu. Itulah tugas soalan. Itu tugas soalan. Yang tugas kamu pula keliru. Dah keliru. Jangan keliru. Baca soalan betul-betul. Okay. Baru 1 markah. Okay, now kamu dapat 1 markah. Macam mana nak dapat 1 lagi markah? Okay, macam mana nak dapat 1 lagi markah? Berikan alasan bagi jawapan anda. Give your reason. Apa alasan kita? Agak-agak nak tulis apa alasan kita? Nak cuba? Because. Cepat. Siapa nak cuba? Because. Ni. Apa ni? Ni apa kita panggil ni? SI. SI unit. So, SI unit for the? Mass. Mass. So nak tulis apa? Because SI unit for the mass is what? Kilogram. Yeah, is kilogram. Is kilogram. Because SI unit for the mass is kilogram. Ni jawapan dia. Boleh ni? Boleh. So dapatlah markah 1 lagi. So dapat 2 markah. Okay, boleh? Boleh ni? Boleh. Okay, now kita tengok yang ni. Kita tengok yang ni. Pick the measuring tools used to measure the weight of an object. Okay. Tandakan right pada alat pengukur yang digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek. Okay, yang mana satu? Adakah spring balance ataupun triple beam balance? Okay, kat sini should be mass. Mass to measure mass of an object. Okay, apa jawapannya? Nak ukur mass. Bukan berat nak ukur mass. Kamu betulkan kat soalan kamu tu. Okay, what's the answer? Okay, kita buat A, B jugalah. A ke B? B. A ke B? Answer? B. Kamu tick macam tu. Betulkan kat soalan buat mass nak weight, mass. B. Siapa boleh bagi tahu kat teacher apa nama B tu? Apa nama B? Triple apa tu? Beam balance. 1 markah. Beam balance. 1 markah. Bila betul 1 markah. Boleh Okey, berapakah jisim pelajar B di bulan? Jisim pelajar B di bulan. Mana pelajar B? Ni. Berapa jisim dia kat bulan? Jisim dia kat bumi 35 kg. Berapa jisim dia kat bulan? Siapa boleh bagi tahu kat teacher? 35. 35 kg. 30. Oi, 35 kg juga. Kenapa 35 kg? 25 kg. Sebab jisim dia sama. 30. Ya, 25 kg. sama, tak berubah. Betul? Ingat, jisim or mass tetap. Jisim adalah tetap. Jisim tak berubah. Yang berubahnya berat. Betul tak? So, walaupun kita berada di bulan ataupun di mana saja, mass kita tetap sama.
iaitu 35 kilogram. Di sini dia letak. Yang berubah adalah berat. Bila kita berada di bulan, berat kita makin berkurang. Disebabkan daya tarikan graviti yang berkurang. Boleh Okay, now the last one. Match the correct explanation for the mass and weight. Padankan penerangan yang betul bagi jisim dan berat. Okay. Jisim. Mass. Yang mana satu jawapannya? The The quantity. pull of gravitational Quantity force of an object ataupun the quantity of matter in an object. Yang mana? The quantity The quantity of matter in an object. An object. Okay, weight. The pull of gravity. Gravitational force of an object. Very good. So 2 markah maksudnya 1. Dapatlah 2 markah. Boleh? Boleh faham tak Boleh. ni? Boleh Okay, very good. So tugas kamu sekarang, kamu lengkapkan semua ni. Lengkapkan semua ni. Nombor 1. Okay, nombor 2. B semua ni lengkapkan semua sekali. Okay, lengkapkan semua sekali. Boleh kan? Okay, lengkapkan semua sekali. Okay, nanti saya nak kamu snap gambar. Masukkan dalam link yang cikgu bagi nanti. Masukkan dalam Google Form yang saya bagi nanti. Nanti cikgu explain macam mana cara nak buat. Okay, untuk setakat hari ini. Okay, untuk setakat hari ini ada masalah tak? Ada tak apa-apa masalah? Tak ada. Faham tak? Tak ada. Faham tak? Semua faham cikgu, tak ada masalah. Semua faham. Alhamdulillah, baik. Okay. So, kertas warna-warni yang cikgu bagi dengan skala yang cikgu bagi tu jangan buat apa-apa lagi. Nanti cikgu bagi tahu nak kena buat apa. Express kita. Boleh Boleh. Boleh. Okey, bagus. Faham lah. Okay, saya cikgu stop recording dulu.